Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar UKM semua. Untuk video tutorial pada kali ini, kita akan mengupas mengenai pembentangan atas talian. Bagaimana untuk menjadikan pembentangan atas talian anda pembentangan 5 bintang. Terdapat beberapa tips yang boleh pelajar amalkan untuk pembentangan atas talian. Yang pertama, pelajar perlu mengenali bahan, peranti dan pelantar yang akan digunakan. Selepas ini, kita akan mengupas satu demi satu mengenai bahan yang pelajar akan gunakan untuk membentang di atas talian, peranti ataupun alatan komputer, webcam yang pelajar ada, pelantar pembentangan atas talian, contohnya aplikasi Zoom, Webex dan sebagainya. Selain daripada itu, pelajar perlu menyediakan bahan dengan mengambil kira jenis pembentangan. Pembentangan ini adalah untuk halayak umum, pelajar-pelajar lain dalam kursus, untuk peperiksaan pertengahan tahun atau penilaian berterusan, masa yang diperuntukkan serta objektif lain yang ingin dicapai semasa pembentangan tersebut. Ketiga, pelajar perlu faham bahawa pembentangan yang efektif bermula dengan persekitaran anda. Ini kerana pendengar di atas talian nanti akan melihat persekitaran anda dan boleh mendapati bahawa setengah persekitaran itu mungkin menjengkelkan bagi mereka. Tips yang keempat adalah sentiasa uji cuba dan uji cuba. Anda cuma dapat mengetahui sebarang masalah yang dialami semasa pembentangan atas talian sekiranya anda menguji pembentangan tersebut. Bahan, peranti dan pelantar. Bahan. Terdapat banyak bahan yang pelajar boleh gunakan untuk membentang secara atas talian. Pilihan-pilihan yang ada termasuklah menggunakan aplikasi PowerPoint di mana pelajar biasa menggunakan aplikasi ini. Pelajar juga boleh menggunakan aplikasi Keynote di dalam peranti Mac ataupun Apple. Selain daripada itu, pelajar boleh menggunakan Google Slides. Sekiranya pelajar mempunyai email Gmail, email siswa boleh digunakan untuk mendapat pautan ke Google Slides yang boleh digunakan untuk pembentangan atas talian. Pembentangan atas talian menggunakan Google Slides adalah lebih baik sekiranya pelajar perlu menggunakan video yang boleh di-embed terus di dalam Google Slides. Pelajar juga boleh menggunakan Adobe Acrobat XD untuk pembentangan anda dan bahan yang digunakan ataupun slide yang digunakan, pilihan ini bergantung kepada apa yang ingin pelajar paparkan di dalam bahan pembentangan. Sama ada ia adalah teks sahaja dalam bentuk image, pelajar memerlukan animasi, audio, video dan sama ada pelajar perlu bantuan nota pembentang semasa membentangkan pembentangan tersebut. Sekiranya pelajar ingin menggunakan video dan video ini agak panjang serta mempunyai audio embedded di dalamnya, pelajar boleh menggunakan aplikasi YouTube untuk upload video tersebut di YouTube dan kemudian attachnya di Google Slides. Nota pembentang juga dipaparkan secara berbeza dalam aplikasi-aplikasi yang berbeza. Oleh disebabkan itu, pelajar perlulah uji cuba setiap aplikasi dan jumpakan ataupun carikan aplikasi mana yang paling sesuai untuk pelajar. Untuk saya lebih suka menggunakan Google Slides. Bahan pula. Semasa pembentangan di atas talian, komunikasi dua hala boleh dilakukan di antara pembentang dan juga pendengar. Kadang-kala pelajar boleh menggunakan aplikasi tambahan untuk membolehkan komunikasi dua hala berlaku semasa pembentangan tersebut. Pendengar boleh bertanya secara berselindung ketika menggunakan aplikasi-aplikasi ini, iaitu menggunakan fitur anonymous. Pembentang juga boleh mengemukakan soalan ataupun survey untuk mencetus perbincangan dan minat pendengar tersebut. Pembentang juga boleh mengemukakan aktiviti untuk menguji kefahaman pendengar. Pelbagai aplikasi boleh digunakan untuk membolehkan komunikasi dua hala itu. Contohnya menggunakan Polls Everywhere yang boleh dilihat sebagai add-on kepada Google Slide, Slido, Poly di Microsoft Teams dan juga sekiranya anda menggunakan Google Slides, terdapat Google Form yang boleh dimasukkan di dalam pembentangan anda semasa anda melakukan pembentangan melalui Google Slides. Peranti dan pelantar. Terdapat dua pelantar utama yang digunakan di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk melakukan pembentangan di atas talian.
Pelantar pertama ialah Microsoft Teams dan pelantar kedua adalah aplikasi Zoom. Untuk Microsoft Teams, sekiranya anda menggunakan Mac, anda memerlukan memori sebanyak 2.0 GB. Hard disk mesti melebihi 1.5 GB dan display resolution pada skrin anda mestilah melebihi 1280 x 800 dan menggunakan operating system yang terkini iaitu X10.11. Skrin Apple, pilih About This Mac dan pelajar boleh melihat bahawa ia akan memaparkan di sini apakah display, memory dan juga operating system yang digunakan oleh peranti Mac anda. Sekiranya pelajar menggunakan Windows, memori yang diperlukan adalah 2.0 GB, hard disk 3 GB dan ke atas, screen resolution seperti mana lebih kurang Mac dan graphic memory adalah minimum 128 MB. Menggunakan aplikasi Zoom pula, sekiranya anda menggunakan Windows, keperluan sistemnya adalah lebih rendah berbanding dengan Microsoft Teams, 2.5 GHz, Intel Core i5 dan ke atas, 2.8 GHz, Intel Core i7 serta 2 bank RAM. Seterusnya, pelajar perlu sediakan bahan untuk pembentangan. Untuk demonstrasi penyediaan bahan, saya akan menggunakan salah satu daripada pembentangan yang telah saya sediakan sebelum ini. Untuk pembentangan ini dilakukan atas talian dan saya ingin meletakkan feature video di dalam pembentangan ini. So, sekiranya pelajar dapat lihat, saya telah menggunakan aplikasi Google Slides untuk menyediakan bahan saya ini. Saya menggunakan template sedia ada di dalam Google Slides dan kemudian mengadaptasi bergantung kepada keperluan pembentangan saya. Untuk pembentangan pada kali ini, pembentangan ini adalah ditujukan kepada pakar dan juga pelatih doktor di dalam kepakaran telinga, hidung dan tekak iaitu kepakaran saya. Jadi pembentangan ini lebih bersikap profesional dan teknikal dan lebih praktikal dan menumpukan kepada teknik-teknik pembedahan. Untuk slide yang pertama, biasanya kita akan meletakkan topik. Anda boleh menggunakan gambar. Contohnya saya menggunakan gambar ini dan pada format options, saya boleh adjust transparency untuk melihat, menambahkan kelegapan image saya dan saya adjustnya supaya font ataupun apa yang ingin saya katakan itu lebih nampak menyerlah. Perlu diingatkan juga semasa kita melakukan pembentangan di atas talian, kadang-kadang apa yang dialami oleh pendengar ialah pendengar tidak dapat mendengar sepenuhnya pembentangan kita disebabkan oleh talian internet yang terputus ataupun tidak baik daripada sisi pendengar. Jadi apa yang boleh kita lakukan ialah, contohnya di Google Slide ini, kita boleh menetapkan untuk berkongsi slide kita dengan para pendengar. Caranya bagaimana adalah sangat mudah. Anda boleh klik butang share di sini dan apa yang anda dapat lihat ialah anda boleh berkongsi pembentangan ini dengan individu-individu yang tertentu ataupun anda boleh mendapatkan pautan supaya sesiapa yang klik ataupun mempunyai pautan ini boleh membuka pembentangan anda. Klik copy link di sini dan letakkan di sini bahawa sesiapa sahaja yang mempunyai pautan tersebut boleh melihat pembentangan anda. Sekiranya anda ingin memberi kebenaran mereka untuk edit, anda boleh tekan editor di sini atau anda mahukan pendengar anda untuk komen, anda boleh menekan butang komentar di sini. Bagi saya cuma ingin supaya pendengar itu boleh melihat pembentangan tersebut dan kemudian saya tekan done. Perlu diingatkan bahawa link ini adalah panjang di Google Slides. Jadi apa yang anda boleh buat ialah gunakan pautan ini dan pendekkannya dengan menggunakan Tiny URL atau aplikasi-aplikasi lain yang seumpama dengannya. Anda boleh letakkan link tersebut di bawah supaya sekiranya pendengar tersebut terputus, mereka boleh
menaipkan pautan URL ini untuk melihat pembentangan anda. Pelajar juga boleh menggunakan QR code, generate QR code untuk pembentangan ini dan menggunakan pautan ini ke dalam QR code ini supaya sekiranya pendengar mempunyai QR code scanner, mereka scan pembentangan ini dan ia akan membawa kepada pautan pembentangan ini. Untuk masa pula, saya mencadangkan sekiranya masa pembentangan itu adalah 15 minit, pelajar menyediakan 15 slide. Untuk pembentangan ini, saya ada 15 slides untuk 15 minit pembentangan. Adalah baik sekiranya pelajar boleh summarize ataupun meletakkan sedikit ringkasan mengenai pembentangan pelajar di dalam bentuk diagram ataupun rajah. Saya suka menggunakan aplikasi Draw.io untuk memberi ringkasan kepada sebuah pembentangan untuk memudahkannya setiap daripada poin lecture itu diberikan. Feature ini adalah amat menarik di Google Slide di mana pelajar boleh embed mana-mana link YouTube video untuk terus dimasukkan ke dalam pembentangan Google Slide anda. Apa yang baik juga di sini ialah kita boleh menetapkan video playback untuk pembentangan kita. Kita boleh menetapkan pada waktu mana kita mahu ia start dan pada waktu mana kita mahu dia tamat. Sekiranya kita mempunyai video yang panjang dan mahu membentangkan sebahagian daripadanya sahaja, ini adalah sangat berguna. Contohnya seperti video ini, saya cuma mahu dia play daripada saat 27 hingga ke saat 59. Di mana ini sahaja yang ingin saya tunjukkan untuk poin yang akan saya terangkan di sini. Okay, saya memilih untuk mute audio supaya saya boleh menerangkan sewaktu saya membentang nanti, dan saya memilih autoplay when presenting, jadi saya tidak perlu menekan butang apa-apa dan video akan terus dimainkan semasa saya membentang. Seterusnya, kita boleh menggunakan nota penyampai di sini untuk mengingatkan kita apa yang perlu dibentangkan kepada pendengar-pendengar semua. Ini membolehkan pembentangan kita menjadi lebih lancar dan lebih natural dan dapat menyampaikan poin-poin yang sepatutnya. Tips yang seterusnya adalah berkaitan dengan persekitaran anda. Pembentangan yang efektif bermula dengan persekitaran yang baik. Pembentang boleh kelihatan lebih meyakinkan dengan keadaan persekitaran yang lebih terpelihara. Pencahayaan adalah sangat penting. Sekiranya anda ingin mencari persekitaran yang baik untuk webcam anda dapat memaparkan imej yang baik dan tidak gelap, jauhi daripada tingkap yang kelihatan setentang dengan PC ataupun setentang dengan webcam laptop ataupun PC anda. Gunakan pencahayaan secara terkehadapan dan anda akan mendapat imej ataupun video view cam yang lebih baik. Latar belakang pula, sesetengah resolusi skrin komputer boleh mendapat tetapan latar belakang, tetapi ini tertakluk kepada resolusi skrin komputer di pelantar tertentu. Di pelantar Zoom ataupun Microsoft Teams, anda boleh memilih tetapan latar belakang ataupun wallpaper supaya latar belakang di persekitaran anda dapat ditutup. Sekiranya anda tidak boleh menetapkan tetapan latar belakang, gunakan persekitaran anda sebagai latar belakang, tetapi pastikan bahawa persekitaran anda itu adalah sesuai. Gunakan langsir ataupun dinding yang kosong sebagai persekitaran latar belakang supaya ini tidak menonjolkan sesuatu yang boleh menarik perhatian para pendengar ataupun menyebabkan para pendengar tidak boleh menumpukan perhatian kepada apa yang ingin anda bentangkan. Untuk tetapan audio pula, adalah penting supaya pelajar mengurangkan bunyi bising di persekitaran. Bunyi-bunyi bising yang boleh mengganggu pembentangan adalah seperti kipas, rakan anda yang sedang bercakap di antara satu sama lain, peranti sendiri, ataupun kerja pembaik pulih di kawasan jalan ataupun bunyi kereta ataupun motosikal di luar.
Sekiranya anda perlu memberi pembentangan dalam bentuk video ataupun muzik, anda perlu menetapkan konfigurasi audio sesuai dengan pembentangan anda. Contohnya, sekiranya anda ingin membentangkan nota piano ataupun pembentangan muzik ataupun violin, apa yang ingin saya cadangkan ialah pergi ke konfigurasi audio. Ini adalah di pelantar Zoom. Microsoft Teams tidak membenarkan perubahan ini. Apa yang boleh anda lakukan ialah pergi ke audio, tekan di sini suppress persistent background noise, letakkan sebagai agresif sekiranya anda melakukan pembentangan profesional, tapi sekiranya pembentangan dalam bentuk muzik, anda boleh letakkan disable. Ini kerana background noise yang halus mungkin dicancelkan oleh Zoom untuk mendapatkan audio ataupun video yang kompres untuk menjimatkan jalur lebar. Jadi anda tidak mahu ini berlaku sekiranya pembentangan itu ada dalam bentuk muzik, kerana nota-nota muzik itu kadang-kadang adalah halus dan dipersif sebagai background noise. So, letakkan situ disable, suppress intermittent background noise juga disable, echo cancellation juga disable sekira pembentangan anda dalam bentuk muzik. Sekiranya pembentangan anda dalam bentuk video, letakkan di sini background noise sebagai agresif, dan yang lain-lain boleh teruskan seperti biasa. Untuk konfigurasi mikrofon, jaga jarak di antara mikrofon dan juga mulut anda. Ini kerana kadang-kadang kita boleh mendengar pembentang itu bernafas kerana kedudukan mikrofon itu terlalu dekat dengan mereka. Kita juga kadang-kadang mendengar bahawa suara itu terlalu kuat dan pecah. Perlu diingatkan juga pelajar perlu meredamkan mikrofon ketika memain video supaya audio itu boleh ditumpukan secara sepenuhnya kepada sistem audio. Sekiranya pelajar tidak mempunyai webcam ataupun built-in mikrofon pada PC, pelajar boleh menggunakan alternatif yang lain. Contohnya, pelajar boleh membeli built-in mikrofon dan juga webcam dengan sambungan USB 2.0 yang boleh disambungkan kepada PC ataupun laptop anda. Ini adalah sangat murah. Contohnya di peranti Shopee, pelajar boleh membeli mikrofon ini dengan harga lebih kurang RM35.50. Ada kamera sekali. Kemudian, pelajar juga boleh menggunakan aplikasi pada telefon untuk menggantikan webcam sekiranya pelajar tidak mahu membeli webcam dan juga mikrofon. Aplikasi Droidcam ini adalah percuma. Pelajar boleh download di telefon Android dan juga downloadkan aplikasi Droidcam di PC anda. Selepas itu, sambungkan telefon anda ke PC dengan menggunakan USB. Testakan menggunakan port yang sama pada kedua-dua telefon dan juga PC, dan pelajar boleh lihat bahawa paparan video pelajar akan dapat dilihat di PC dan ini akan dipancarkan kepada pendengar pelajar. Mikrofon juga terletak pada telefon pelajar sendiri. Jadi pelajar tidak perlu berbelanja lain. Seterusnya, pelajar perlu uji cuba. Assalamualaikum. Jadi ini adalah paparan video sekiranya kita telah onkan Zoom meeting dan saya sedang host meeting di mana saya sendiri adalah partisipannya. Jadi saya telah onkan video kamera saya dan sekiranya pelajar dapat lihat pencahayaan pada ketika ini adalah datang daripada sebelah sini dan tingkap saya adalah berada di sana. Jadi kerana itu pelajar boleh lihat sisi sebelah kiri saya ini kelihatan lebih gelap. So, apa yang pelajar boleh lakukan jika berada dalam situasi ini, boleh sengitkan ataupun ubah kedudukan webcam untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih baik. Jadi sekiranya anda gembira dengan sisi ini dan anda boleh meneruskan pembentangan menggunakan sisi yang ini. Ya. Jadi di sini saya telah onkan webcam saya supaya pendengar semua boleh melihat ketika saya sedang membentang. Okay. Seterusnya, dengan melihat paparan pada Zoom ini, pelajar boleh menekan butang rekod untuk mendengar ataupun menilai semula uji cuba ketika pelajar membentang.
di skrin pelajar tekan butang record ini, pelajar boleh mendengar semula pembentangan pelajar. Seterusnya, bagaimana caranya untuk kita mula membentang dengan menggunakan aplikasi Zoom? So, saya gunakan kembali pembentangan awal yang telah saya sediakan tadi. Okey, daripada aplikasi Zoom, apa yang perlu kita lakukan ialah buka Google Slide yang telah kita sediakan tadi. Jadi, apa yang kita dapat lihat ialah terdapat butang present di sini ataupun bentang. Jadi, pelajar perlu tekan presenter view. Okey. Di presenter view, apa yang kita dapat lihat adalah terdapat dua tab iaitu speaker notes dan juga audience tool. Jadi pelajar boleh menggunakan audience tool ini ialah start new untuk pembentangan tersebut supaya audience ataupun pendengar boleh bertanyakan soalan dengan menggunakan pautan yang diberikan di sini. Jika kita tetap on, jadi pendengar sekarang boleh mendengar pembentangan kita dan juga memaparkan soalan di sini ya. So, apa yang dapat pelajar lihat di sini ialah saya telah tetapkan supaya nota pembentang ini diletak di sisi kiri skrin saya dan juga nota untuk ataupun slide itu diletakkan di sisi kanan ya. Apa yang kita buat ialah memisahkan tab pembentang dengan tab slides. So, ini membolehkan kita sambil membentang melihat slide kita. Jadi, ini membuatkan pembentangan itu menjadi lebih lancar. Seterusnya kita akan pergi semula ke aplikasi Zoom.